Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua pada fans-fans Harimau Melaya. Hari ini eksklusif sekali lagi. Kita bawakan di Harimau Melaya. Kita ada Tuan Hakimi bin Abdul Halim. Ya, Tuan, macam mana untuk persoalan ni setelah diambil alih oleh owner baru di Perak? Okey, terlebih dulu syukur Alhamdulillah dapat kita bersama-sama selepas Aidilfitri, sepanjang buat Aidilfitri ni. Nak ucap jugalah sikit selamat Raya Aidilfitri kepada semua penyokong-penyokong Harimau Melaya dan juga pasukan Perak. Okey, tentang isu berkaitan pemilikan SOX ke atas Perak FC yang dengannya dalam proses pengambilalihan lah. Dan cuma 14 hari ni kan. Mana sekarang ni tengah tempoh due diligence lah. Memang kita rata-rata pun ramai fan yang bertanya apa perkembangan tentang pemilikan Perak FC oleh SOX. Kan? Jadi memang kita banyak kita dengar di luar sana mengatakan SOX ni ada 3-4 cabang SOX, ada SOX Black, ada SOX One SOX, ada SOX ni. Jadi situ banyak yang jadi tanda tanya lah kepada fan-fan dekat luar sana. Jadi memang betul, kita pun tengok, saya sendiri pun ada tengok dekat papan saham yang mana yang di-share oleh rakan-rakan fans sendiri. Memanglah kita tak nafikan SOX syarikat yang orang cakap berada di papan pertama BSKL. Jadi kita bukan nak cakap SOX ni tak bagus. Tak. SOX satu syarikat yang memang ada nama besar. Terutama Datuk Seri Azim sendiri pun memang seorang yang orang kata dalam bidang perniagaan ni dia memang ada pengalaman yang cukup luas. Jadi bagi pendapat saya lah, tak salah sekiranya kalau Datuk Seri Azim bersama SOX mengambil alih pasukan Perak FC. Dan kita tengok yang memang ada kerugian, memang ada, biasalah perniagaan ni memang ada turun naik kan. Ada sekejap-sekejap dia volume dia tinggi, sekejap volume dia rendah. Itu normal dalam perniagaan. Cuma apa yang kita perlu tekankan pada fan-fan Perak yang berada tak kira di mana saja, dalam Malaysia ke luar negara ke, yang mengikuti perkembangan pasukan Perak. Okey. Sekarang ni SOX dia punya nilai saham dia tak tinggi sangat. Jadi jika ada duit kan, bolehlah kita beli. Mana tahu nanti kan bila SOX dah memiliki Perak FC, mungkin dia akan buka untuk fan. Untuk fan membeli saham syarikat SOX. Jadi why not kita sebagai fan kan? Inilah kita nak tengok profesional tak profesionalnya penyokong-penyokong di Malaysia sekarang. Kita jangan cakap kata kita penyokong hanya beli tiket, kita penyokong hanya beli merchandise. Kita penyokong beli jersey player issue. Tak. Kita dah era profesional ni, kita kena profesional. Jadi saya sendiri pun terpanggil untuk membeli saham. Tak mahal mana pun. Keluar modal 1,500 dah boleh dapat dah 100 unit. Jadi why not? Takkanlah kan. Kita nak jadi fan. Kita nak jadi fan yang profesional. Bola sepak Malaysia dah menuju era profesional yang dah perswastaan. Jadi kan bagi saya lah, sebagai fan lah, kita tak rugi kalau kita keluar modal, kita beli saham pemilik. At least sekurang-kurangnya nanti mungkinlah ada satu macam orang cakap satu jambatan lah untuk kita berada bersama-sama dengan pasukan. Maksud saya senang je. Bila kita dah ada, kita beli saham SOX, maknanya kita salah seorang daripada pemilik yang berada di situ. Mungkin kita tidak ada hak untuk bersuara, tetapi kita
ada orang kata sense of belonging terhadap pasukan tu sendiri. Jadi bagi saya lah, kalau yalah memang tak nafikan ada kawan-kawan dekat luar sana yang mengatakan syarikat SOX ni pernah rugi, pernah jatuh, pernah orang cakap pernah negatif dia punya nilai pegangan saham dia. Itu tak bererti kita mengatakan syarikat ni akan terus jatuh. Sebab hari ni pun kita nampak dah mula dah tahu. Kalau ikut ranking yang saya dapat terbaru daripada salah seorang rakan yang menjadi dealer untuk jual SOX punya starter pack dan juga pendaftaran postpaid, SOX dia punya volume dia dah naik. Dia nombor 4 sekarang ranking dia. Ini saya dapat daripada rakan yang menjual SOX punya SIM card ni. Jadi why not kita mula dari sekarang lah. Jangan kita kata tunggu nanti. Kita perlu yakin. Sebab apa? Bagi saya lah, kalau ikut pada track record dan juga background yang Datuk Seri Azim ada, saya rasa insyaAllah pasukan Perak ni mampu. Orang cakap macam yang Aisyah dengan Aisyah pernah cakap, kan, Perak FC ni akan jadi pasukan paling kaya. Syarikat yang paling kaya, pasukan yang paling kaya selepas JDT. Kita jangan harap macam mana tim-tim luar negara nak guna. Saya ada rakan-rakan fan dalam grup-grup WhatsApp, grup Telegram yang mengatakan kenapa Perak FC tak buat saja Bitcoin. Saya cakap belum masa lagi. Sekarang ni kita cuba untuk grab apa yang ada di depan mata. Dan bagi saya, apa yang ada depan mata ni inilah. Ni nilai pegangan saham yang ada dekat SOX ni, kita ambil. Masa ni kita ambil. Daripada kita, okey, hari ni kita boleh berbelanja kat luar sana sebanyak RM1,000 dalam masa sehari. Kan? Why not kita ambil RM1,000, pergi belilah saham SOX tu. Sebab SOX tu yang membeli pasukan Perak. Jadi bila kita beli, maknanya automatik saham dia akan melonjak naik. Jadi di situ kita dalam masa yang sama kita membantu pasukan Perak. Membantu pasukan Perak FC. Bukan pasukan Perak. Kalau pasukan Perak ni maknanya Perak dulu pun Perak juga. Tapi hari ni Perak FC. Jadi jangan kita tak perlu kita nak petikaikan tentang pemilikan SOX ni adalah syarikat yang pernah rugi. Itu normal. Sebab apa? Syarikat-syarikat yang berada di dalam bursa saham ni, dia memang akan ada untung dan rugi. Sebab dia bukannya, orang kata, contoh. Dia bukan jual goreng pisang tepi jalan. Dia meniaga, kan, dia punya level dia tinggi. Level dia perlukan pelabur, dia perlukan pemain-pemain saham. Ini sebab tu kita jangan kata syarikat dah pernah rugi, kita nak beli pasukan Perak FC. Boleh ke dia nak tanggung Perak FC? No. Kita sebagai fan, masa ni kita support. Lagipun bukan nak cakap bukan resis ya, bukan resis. Datuk Azim sendiri pun, Datuk Seri Azim pun, dia tu orang anak Perak sendiri kan. Lahir di Batu Gajah kan. Dia pun berlatar belakangkan orang yang bagus lah. Dalam bidang sukan pun dia memang orang cakap very familiar kan. Dia ada tim moto Capri punya tim. Jadi tak perlu risaulah. Dia tak perlu risau. Okey tuan. Kalau saya dah tengok juga dekat SOX punya website, dia punya report lah macam announcement. Based on apa saya baca kat situ, Perak FC berdasarkan dia orang sebelum due diligence sekarang ni roughly yang dia orang tahu, dan saya ada buat kira sikit lah tengok. Roughly sekarang ni Perak FC ada liability, maksudnya hutang sebanyak lebih kurang kira 12 juta. So itu belum habis due diligence lagi. So tuan sendiri rasa SOX mampu selesaikan semuanya? Bagi saya lah, saya confident. Memang orang cakap kalau orang dengar cakap besarnya. Saya confident. Saya confident dengan
apa yang SOX mampu buat. Sebab apa? Saya cakap saya yakin, saya confident sebab dia sebuah syarikat yang dah bertapak lama. Yang dah bertapak lama dalam industri. Maksud saya industri ni bukan industri telekomunikasi saja. Dia dah bertapak lama dalam industri sukan, pemotoran, dan yang terbaru fans ni pun boleh dapat trace kan. Dia pemilik Cheetah, apakah yang sukan jenama Cheetah. Jadi saya yakin sebab apa Datuk Azim ni saya tengok dia punya background history dia. Saya yakin dia mampu untuk mengendalikan pasukan untuk menjadi pemilik Perak FC. Sebab kita kena tengok Syam, dia punya cara dia memiliki sesuatu kita panggil pegangan dia. Contoh dia ada SIM card SOX. Syarikat telco lain tak terfikir pun boleh share top up, share data. Tapi apa yang SOX buat, SOX mampu. Ini promote lah. Kira nampak macam orang cakap, saya dengan SOX ke? Tak. Dia syarikat dia, satu-satunya syarikat telco yang menawarkan, okey, ada data di postpaid, boleh share data tu dekat kita punya anak ke rakan ke yang ada prepaid dekat SOX. So itu yang kita tengok di situ kita tengok tahu macam mana pemikiran seorang ahli perniagaan yang berjaya. Kalau setengah orang dia fikir dia nak untung buat satu cara sudahlah. Kan kita telco kat Malaysia ni pun banyak kan. Tapi kita tengok lagi satu, saya sendirilah selepas 2 hari diumumkan SOX mengambil alih Perak FC, saya sendiri dah bertukar kepada talian tetap SOX. Dan baru-baru ni saya balik ke kampung saya di sebelah Jalan Mahala ke Lumut sana. Selalunya talian telco saya memang tak ada. Biasanya line tu memang akan problem lah. Tapi alhamdulillah dengan SOX so far okey. So di situ kita boleh tengok kan, benda tu banyaklah benda yang orang cakap kebaikan yang akan ada. Jadi jangan kita kata boleh ke pakai? Boleh ke SOX ni bersaing dalam bersaing untuk jadi pemilik Perak FC. Sedangkan bola sepak ni kita tahu kebanyakannya labur dulu, keuntungan tu kemudian dapat. Kan? Biasa dalam sukan bola sepak ni, industri bola sepak ni belum lagi macam dekat Premier League sana kan. Dia belum lagi. Tapi insya-Allah satu hari dia akan sampai ke tahap itu. Tapi itu dia cerita dia, mentaliti penyokong kena ubah. Bukan lagi kita jual Perak FC jual jersey, Perak FC jual kitchen, Perak FC jual mak, jual pen, kita beli. Itu orang kata margin yang sikit. Kita kena tengok daripada segi yang orang cakap kita boleh mendatangkan keuntungan kepada pasukan. Macam contoh kita jadi ahli kepada rakan niaga. Macam tu, itu boleh mendatangkan keuntungan. Macam contoh sebab tu saya cakap pentingnya, ini saya pernah cakap benda ni dengan Syam. Saya pernah tekankan kepada Persatuan Bola Sepak Perak masa tu tahun, kalau tak silap saya, 2019. Selepas pasukan Perak memenangi Piala Malaysia. Saya pernah bercakap pentingnya fanbase. Fanbase ni paling penting. Sebab tu saya cakap apabila SOX mengambil alih, masa IMC mengambil alih, saya pernah bercakap, waktu tu perjumpaan dengan fan, saya pernah bercakap perlunya fanbase. Sebab bila ada fanbase, kita masa ni lah kita boleh create satu, orang cakap, organisasi yang besar. Di Malaysia, saya cakap di Malaysia, yang negeri ada fanbase, saya tak pastilah sama ada JDT ada ataupun tidak.
negeri yang ada fanbase saya tak nampak lagi di Malaysia ni. Saya tak nampak. Sebab apa? Yang saya nampak persatuan negeri, pasukan negeri tu ada, tetapi tak ada yang orang cakap nak buat satu fanbase. Jadi kalau SOX pandai sebab syarikat telco Syarikat telco ni dia ada dah data fan. Apabila fan tu mendaftar ataupun bertukar kepada SIM card SOX, dari situ tau dia boleh dapat data base penyokong tu sendiri. Jadi saya cakap lah, InsyaAllah jangan risau, SOX mampu untuk pergi lagi jauh. Jangan risau kalau kata syarikat dia hari ni jatuhlah 2-3 lot. Kalau betul-betul lah fan Perak ni yang ada lebih kurang lah, kalau ikut di dalam Perak saja lebih kurang ada 80,000. Kalau 80,000 ni solid tukar kepada SIM card SOX, why not? Saya rasa mampu kot. Dan daripada 80,000 tu kan, 10,000 cukup. Beli saham, tak payah banyak-banyak, keluar je 1,500. Takkan 10,000 penyokong Perak tak ada yang kaya. Takkan 10,000 penyokong Perak tak ada yang orang kata minat share. Jangan banyak kot. 1,500 boleh. Kan? Sedangkan forex pun orang boleh masuk. Takkanlah benda ni SOX ni dah terang-terang dah ni. Syarikat yang menaja, yang membeli pasukan Perak, pemilik 100%. Apa salahnya? Keluar je duit, beli je lah 1,500. Saya rasa tak ada masalah kot. Kan? Pam je lah duit tu, simpan kat dalam. Jadi sekurang-kurangnya satu hari nanti kita akan tengok pasukan Perak FC berada di mana. Kita jangan kata hari ni pasukan teruk. Memanglah hari ni pasukan teruk. Sebab apa? Dengan masalah isu gaji, masalah embargo kan. Tu kita kena kita tengok balik yang situ. InsyaAllah boleh tak salah. Okey. Rasanya fan Perak dah boleh orang kata tak nampak lega lah. Ataupun ini apa setengah mungkin fans yang bukan fanatik dia kurang ikut sikit lah, tapi dia nak tahu juga apa akan jadi. So sekarang dah dapat confirmation daripada ni, rasanya okey kot. Okey tuan. Terima kasih banyak sebab sudahkan luangkan masa dengan Imam Melaya. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi kita boleh roger tuan. InsyaAllah kita doa-doakan. Saya dengar-dengarnya dalam minggu ni akan selesai. Ya betul, hari Jumaat. Semoga Perak kembali seperti dulu macam kita harapkan. InsyaAllah. Okay, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.